Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kepada rakan media sosial saya, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton channel saya Semangat Atar. Welcome back to channel. Jadi insya-Allah hari ini saya nak huraikan iaitu ujian yang Allah Taala bagi kita, asbab kenapa Allah turunkan ujian kepada kita, untuk apa sebenarnya. Jadi insya-Allah untuk itu jangan pergi mana-mana lagi, teruskan bersama dengan saya selepas ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pada mereka yang belum lagi subscribe, boleh subscribe. Pada mereka yang belum share, boleh share. Pada mereka yang belum menitipkan komen di bawah, boleh komen di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, welcome back to channel again. Terima kasih kerana sudi menonton channel saya yang lebih kepada ilmiah, lebih kepada motivasi, yang lebih kepada fiqh. Tuan-tuan, saya nak huraikan di sini sebab apa Allah Ta'ala turunkan kuman-kuman pada kita yang sebesar zarah. Kita tengok balik daripada Anas bin Malik. Ini dalam satu hadis Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Okey. Allah turunkan kuman yang tak nampak sebesar zarah. Ada tapi kita tak nampak. Tapi boleh dilihat oleh horoskop dan juga kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh melihat tapi kita tak boleh melihat. Sebab apa? Allah nak uji 3 asbab kepada kita. Tuan-tuan, kuman-kuman ni adalah tentera daripada Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sesungguhnya Allah uji itu bukan di luar kemampuan kita, tapi dalam kemampuan kita. Tapi ramai orang bila diuji, dia mengeluh, dia macam-macam komplain, macam-macam orang kata dia menafsirkan kiamat akan berlaku dan sebagainya. Betul, kiamat akan berlaku, kita tak nafikan. Ia adalah perkara sam'iyat yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu tarikh bila, tapi kita tidak boleh menafsirkan. Okey, asbab yang Allah Ta'ala turunkan kuman tadi tuan-tuan kepada kita, ataupun penyakit kepada kita yang sekarang ni kita tahu semua. Tak payah nak ceritalah penyakit apa, kan? Okey. Saya tertarik dengan satu hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik, hadis riwayat Tirmizi. Dia beritahu pada Nabi, dia tanya pada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah." Dia berjalan dengan Nabi, dia kata benda, "Ya Rasulullah, adakah aku perlu ikat unta ni dan bertawakal kepada Allah Ta'ala? Ataupun aku perlu melepaskan unta ni dan bertawakal kepada Allah Ta'ala?" Ada 2 perkara yang kita perlu huraikan dalam hadis ni. Yang pertama sekali, dia nak ikat, dia nak unta tadi. Yang kedua, dia berharap, dia berserah saja kepada Allah Ta'ala. Kalau unta tadi lepas, lepaslah. Jadi Nabi jawab balik, Nabi kata benda, ikatlah unta kamu dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita nak relate balik pada hadis ni. Kita kadang-kadang kita tidak berusaha. Kita jarang berusaha. Kita suka komplain orang, kita suka komplain kerajaan begini-begini, kita suka komplain kementerian begini-gini. Mereka dah buat sesuatu yang terbaik untuk kita, tapi kita tak ikut SOP dan juga macam mana kita nak cari solusi yang terbaik. Okey, kita hendaklah berusaha, kan, berdoa dan juga bertawakal akhirnya. Ni kadang-kadang kita tak berusaha, tapi kita terus bertawakal, serah diri kepada Allah Ta'ala. Tidak begitu. Sebab yang dianjurkan dalam Islam adalah yang pertama sekali, kita berusaha, berdoa dan bertawakal. Berusaha, berdoa dan juga bertawakal. Okey. Sebab apa Allah turunkan penyakit ni kepada kita? Yang pertama sekali untuk menguji akidah kita. Sekarang ni ramai akidah mereka tidak kuat. Sepatutnya bila kita diuji, akidah kita makin kuat, makin kita cinta kepada Allah Ta'ala, makin kuat akidah kita, iaitu ahad, ahad, ahad. Sebagaimana sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, bila mana dia letakkan batu atas badan dia, sehingga kan kata para ulama, dia tak sempat menyebut kataan Allah, 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 tapi dia sebut kataan ahad, ahad, ahad. Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang pertama sekali, bila Sayyidina Bilal bin Rabah diuji Allah Ta'ala, dia tetap menyebut perkataan Ahad, Ahad, Allah, 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 walaupun dalam keadaan panas terik pada ketika itu. Tapi tuan-tuan, kita kita ni tuan-tuan, bila mana Allah nak Allah nak uji kita. Allah nak beri perhatian kepada kita. Allah nak beri teguran kepada akidah kita yang selama ni. Contoh, kita mengagung-agungkan budaya-budaya ataupun Korean. Kita membudayakan budaya agama-agama yang tak sepatutnya. Allah nak uji akidah kita sekarang ni. Allah nak clearkan balik akidah kita. Kita kena ingat, kadang-kadang ramai yang bunuh diri mereka sendiri bila berlaku wabak kepada mereka ataupun penyakit kepada mereka, bila mana Allah uji mereka. Yang pertama tadi, Allah uji dari segi sudut, iaitu akidah kita. Dan yang kedua pula, Allah uji dari segi sudut, iaitu yang sekarang ni Allah nak uji dari segi sudut ibadah kita. Bila wabak tu melanda, Allah perintahkan, ataupun pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu, ketika bila mana ada satu penyakit ta'un yang berlaku dalam satu kawasan tersebut, Nabi melarang orang tersebut untuk pergi ke tempat tersebut. Sebab apa? Takut dijangkiti. Dan orang yang dijangkiti tersebut tidak boleh pergi tempat lain. Sebab apa? Takut dijangkiti tempat lain pula wabak tersebut. Jadi ini hadis yang relate pada waktu sekarang ni, kita boleh pakai hadis ni. Kita terlampau mementingkan diri kita sendiri, kan? Sebab itulah Allah nak uji kita sekarang ni. Masjid boleh pergi seramai beberapa orang sahaja, boleh solat beberapa orang sahaja, kan? Allah nak uji kita. Dan Allah nak uji kita kadang-kadang bila kita sakit. Adakah kita mampu untuk bangun solat subuh, bangun solat tahajud, bangun solat zuhur, maghrib, isyak? Kadang-kadang ada yang terbabas, walaupun dalam keadaan yang waktu sekarang ni ramai yang terbabas subuh mereka, isyak mereka, zuhur mereka tak solat dan sebagainya, kan? Itu yang kedua, Allah nak uji dari segi sudut ibadah kita. Dan yang ketiga pula, Allah nak uji dari segi sudut, iaitu akhlak kita. Kadang-kadang bila kita diuji, kita mengeluh, kenapalah Allah Ta'ala melampau-lampau bagi ujian kepada aku, kenapa tak bagi pada orang lain? Akhlak kita, tengok kadang mulut kita terpacul. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak tengok akhlak seseorang, tengok bila mana dia diuji. Tengok akhlak mereka adalah, nak tengok akhlak seseorang ni, tengoklah bila mana mereka diuji. Kalau keluar sesuatu perkataan dalam mulutnya yang tidak elok, tidak eloklah perangai dia. Kalau keluar sesuatu yang baik dalam mulut dia, macam Allahu Akbar, eloklah perangai dia. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, Allah nak uji kita tiga benda, tuan-tuan. Yang pertama sekali, Allah nak uji dari sudut akidah kita, ibadah kita, dan juga akhlak kita. Macam mana kita ni, akhlak kita nak bercakap dengan orang ketika bila mana kita ni dilanda wabak ataupun dilanda penyakit. Ingat tuan-tuan, benda ni, tentera-tentera Allah ni turun sebab apa? Nak menguji. Tak ada apa lain tuan-tuan, nak menguji tiga benda je kepada kita. Janganlah sangka yang buruk kepada Allah Ta'ala, sangka yang baik, kan? Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits mutafa'alaih. Tidak ada apa-apa melainkan Allah nak uji kita benda tu saja. Jadi saya harap tuan-tuan dan perempuan, kita bersabar dalam ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bukan kita mengeluh yang bukan-bukan, bukan kita bersifat, orang kata, prejudis kepada Allah Ta'ala, bukan kita bersifat marah kepada Allah Ta'ala. Kita semakin banyak kita diuji, semakin banyaklah kita bertafakur ataupun kita menginsafi diri ataupun muhasabah diri. Muhasabah diri tuan-tuan, bukannya kita sebut perkataan muhasabah. Muhasabah ni maksudnya kita menerima dan juga kita redha dan juga kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dan juga kita menyesali di atas perbuatan kita. Itu maksudnya muhasabah. Ramai orang meletakkan perkataan muhasabah tu pada lidah dia, tapi dia tak gunakan pada hati dia. Itu beza di antara orang yang betul-betul muhasabah diri. Jadi insya-Allah saya sekadar itu saja untuk vlog saya pada hari ini, video saya untuk memberi peringatan pada diri saya sendiri. Saya pun lemah, iman saya pun tak kuat. Tapi kita sama-sama menguatkan iman kita dan sama-sama kita mempertahankan benteng-benteng iman kita. Insya-Allah kuatkan amalan kita, kuatkan akidah kita, kuatkan akhlak kita. InsyaAllah Allah akan bagi kekuatan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen di bawah.